Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana masuk kelas lewat malam. Seperti yang cikgu sebut dari pagi lah, siang hari, memang ada petang juga, memang cikgu difahamkan ada masalah internet. Cikgu faham. Cikgu sendiri pun kena lah. Malam ini nampak stabil, bagus. Jadi kita sambung bab 10 Sebelah petang tadi, cikgu telah buat latihan ataupun praktis formatif 10.1.2 dan 10.3. Okey, dalam bab 10 ini yang bertajuk kimia dalam perubatan dan kesihatan. Cikgu ulang kimia dalam perubatan dan kesihatan. Cikgu rasa bab ini sangat-sangat praktikal. Sangat praktikal. Kita sentiasa nampak kawan kita, okey, jual barang kosmetik kan ataupun barang suplemen. Kosmetik suplemen lain kosmetik yang menjadikan lebih cantik. Suplemen pula biasanya makan. Maksudnya pil-pil yang makan untuk kita jadi lebih sihat katanya. Kita juga nampak kawan-kawan kita buat direct selling. Direct selling, apa-apa direct selling maksudnya dia jual barang-barang secara, maksudnya barang hasil tempatan biasanya ataupun orang luar seperti MV ke, Forever Living Product ke, Causeway. Jadi benda ini ada kaitan tau. Ada kaitan. Jadi benda ada kaitan bab 10 ini. Ya, kamu dimulakan belajar berkenaan kaedah perubatan. Jadi cikgu dah sebut tadi kaedah perubatan yang ada perubatan moden, perubatan tradisional, perubatan complementary dan sebagainya. Tiga lah biasanya modern, traditional dan complementary. Jadi benda ini yang perlu tahu kita juga tadi dah buat latihan untuk ubat. Kita juga ada latihan 10.2 berkenaan dengan radikal bebas dan bahan antioksidan 10.3. Sekarang kita akan pergi yang bahagian terakhir latihan formatif. Apakah maksud bahan aktif dan terdapat dalam produk kesihatan? Active ingredient. Kalau English active ingredient. Ya, kita sentiasa kata, okey, contoh Forever Living Product. Cikgu bukan nak promote Forever Living Product. Tidak Tolong jangan salah faham, cikgu bukan ejen. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, siapa yang pernah nampak kawan jual kan? Okey, macam Forever Living Product. Ya, dia selain daripada yang sapu pada muka semua kan, dan juga untuk menjadi lebih ceria, ataupun tengok gambar pun tahu kan, tumbuh balik rambut. Mungkin boleh perkenalkan pada ayah kan guna. Jadi benda ini, jadi apakah sebenarnya yang begitu berkesan kalau kita sapu berbanding dengan produk-produk lain? Apakah sebenarnya Forever Living Product yang ada pada Forever Living Product tapi tak ada dalam produk-produk lain? Itu yang kita perlu faham. Jangan nanti beli, pakai, tak ada kesan dan tak faham apa pun, tapi bayar duit sia-sia kepada kawan. Okey, kita tak nak Kita nak anda bayar duit mendapat kesan. Jangan bazir duit. Jadi untuk Forever Living Product, kebanyakan produk dia mereka menggunakan yang menggunakan lidah buaya iaitu aloe vera, termasuk yang sapu, termasuk juga yang minum, makan tu. Dia mereka ada kajian yang menyokong bahawa lidah buaya ini mampu memberikan kesan yang baik terhadap itu dan ini. Lidah buaya ataupun aloe vera biasanya kalau untuk orang-orang yang tua, kita guna untuk sapu pada luka ataupun kita buat untuk rawat jerawat, pimples. Okey, aloe vera, siapa yang tadi petang tak sempat nak dengar, cikgu bagi tahu lagi sekali lagi ini. Okey, biasanya kalau untuk orang-orang yang maksudnya mengamalkan perubatan tradisional, aloe vera ini daun dia mereka akan potong. Okey, lepas itu benda yang putih itu mereka akan sapu pada muka untuk hilangkan jerawat ataupun untuk macam mana kata sembuhkan luka. Tapi luka yang tidak kering bukan luka yang belum kering Dia jadikan luka itu sebenarnya tutup luka itu lebih sempurna.
让你的皮肤变得更美。他们是这样讲啦。Jadi benda itu kesan ke tak kesan ikut individu. Dan memang untuk aloe vera, Jeku agak yakin lah. Jeku tak cakap produk apa-apa, Jeku kata aloe vera secara am memang terbukti berkesan. Sangat berkesan. Kalau ada kulit yang terbakar, kamu nak kulit tempat itu jadi cantik semula, sapu aloe vera beberapa bulan, bukan sapu satu hari, besok terus sembuh. Tak. Dia perlu ambil masa yang panjang. Okey? Jadi itu satu. Cikgu pun tak nak buang masa. Cikgu nak sambung hari ini dengan bahan aktif. Okey? Bahan aktif. Kalau anda tengok pada muka surat 218, okey? Okey? 218. Okey, buku teks ya. Apakah yang dikatakan sebagai bahan aktif dalam produk kesihatan? Berikan 2 faktor kewajaran penggunaan produk kesihatan di Malaysia. Jadi kita pun jawab. Kita cuba jawab. Jadi murid-murid, tak nak buang masa ya. Kita memang nak jawab. Okey, mulakan dengan hari ini adalah hari Rabu. Dan 27 hari bulan Oktober. Praktis formatif 10/4 silap. Bukan 10, teknikal 3 kita dah bincang. Tengok balik YouTube yang videoku dah uploadkan record Google Meet tadi ya. Okey. Allah. Sorry ya, lukis serong Memang Jeku buat freehand saja semua ini. Nombor 1. Okey. Jadi apakah sebenarnya maksud bahan aktif? Itu penting. Setiap kali kalau anda gunakan produk-produk kesihatan, direct tanya kawan, apa sebenarnya yang menjadikan produk itu begitu berkesan dan apakah sebenarnya bahan aktif itu? Kita tak boleh cakap, oh dia gunakan sesuatu benda yang kita tak tahu. Benda yang dia sebut itu, kamu perlu ambil tahu sebab kamu yang akan makan. Lepas makan, kalau sakit, itu adalah tanggungjawab sendiri. Jadi bahan aktif, okey, ialah komponen. Okey, komponen tertentu dalam sesuatu produk. Okey, komponen tertentu dalam sesuatu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan, okey, atau pencegahan penyakit. Okey? Kalaulah satu masa nanti cikgu bukan nak menakutkan kamu andai kata kamu dapat kencing manis. Kalau kamu dapat kencing manis, kamu mungkin perlu makan ubat, okey, insulin ataupun suntik insulin ke dalam badan. Mungkin kamu akan berdepan dengan produk kesihatan yang katanya boleh merawat kencing manis. Daripada kamu cikgu suntik ini takutlah saya nak makan produk macam ni sebab katanya boleh sembuh kencing manis. Pertama, kamu perlu tahu apa itu kencing manis. Baca balik buku kejap, itu yang cikgu cakap. Kalau tak ada ilmu sains, ini yang bahaya. Lepas kamu dah tahu apa itu kencing manis, jadi tanya balik. Bahan yang kamu nak makan tu, bahan kesihatan tu, suplemen tu, kamu nak makan, apakah bahan aktif dalam dia yang katanya boleh rawat kencing manis? Kalau orang itu sebut pun kamu tak faham, dia dah terangkan kamu pun tak faham, sekarang dunia ini sangat senang. Kamu hanya perlu bukakan laptop, Google saja. Google kejap. Apa benda dia sebut itu, kamu tekan, titik. Okey, baca. BMBI, bahasa Cina pun ada. Baca pun tahu benda itu sebenarnya tak ada kaitan untuk kencing manis. Jadi kenapa kamu nak beli? Itu menjadi isu sekarang. Kenapa kamu nak beli? Kenapa kamu masih nak percaya? Kalau untuk yang Melayu, biasa kita bahasa Melayu, kita gunakan untuk orang Melayu punya perkataan taksub. Taksub. Kenapa kamu taksub kepada benda yang salah? Okay, 你说你怎么讲要痴痴的跟着一个错的东西痴痴的. Jadi benda itu kamu perlu ubah. Okay? Jadi kita sambung untuk soalan kedua. Berikan 2 faktor kewajaran penggunaan produk kesihatan di Malaysia. Okey? Kenapa kita perlu makan produk kesihatan? Ini penting. Kalau anda tengok
Cikgu bukan nak menakutkan kamu murid-murid, kalau kamu boleh tengok pada skrin kamu sekarang. Okey, suplemen contoh. Okey, contoh suplemen besi. Nampak? Boleh cikgu dapat respon daripada murid-murid tak? Angkat tangan. Kalau nampak pada skrin cikgu ni, sila angkat tangan. Cikgu nak tengok dia kejap. Angkat tangan. Jiwei dah. Siti Nurfitra. Tiffany. Tiffany. Nurfitra. Siti Nurfitra. Ada tak? Kalau tak apalah. Kalau tak ada, kalau anda tengok pada skrin sekarang. Oh cikgu, apa ini piu-piu besi ni? Okey. Kalau anda faham. Ya. Oh, ada orang cakap. Oh, lag ke? Lag lagi ya? Terima kasih Farah Syakila. Tak seharus lag lah. Ada lag lagi tak? Ada lag lagi tak? Okey, tak ada. Sebab tadi ada orang call lah. Kalau nanti ada orang call lagi, cikgu angkat call dia. Sabar Anak perempuan cikgu yang call. Okey, tapi sabar Kita ada kelas sampai 9.30. Okey, terima kasih. Jadi kalau anda tengok ni, cikgu, benda merah ini kenapa nak makan? Okey, besi ini, kalau anda baca, kamu belajar sains, kamu tahu besi diperlukan untuk sel darah merah yang berfungsi efektif. Sel darah merah memerlukan besi. Cikgu, apakah sebab badan orang itu kurang besi? Mungkin dia kurang makan benda yang ada sumber besi. Okey, seperti bayam, sayur bayam spinach, ataupun kurang makan hati ayam, kurang makan hati dah. Biasanya besi banyak ada dalam organ hati haiwan, dia kurang makan daging macam-macam. Jadi macam mana kalau badan dia nak lebih besi tapi badan dia tak cukup, dia tak suka makan? Ini biasanya terjadi pada perempuan yang mengandung sebab dia ada anak fetus, anak di dalam kandungan. Jadi dia perlukan besi. Tapi makan tak selera. Jadi dia perlu ambil suplemen. Boleh faham ke tak suplemen? Faham ke tak? Dia perlu makan suplemen supaya dia terus jadi sihat. Boleh faham ke tak, Tiffany? Tiffany tadi tak jawab tau. Boleh ke Tiffany? Tiffany? Hello? Oh, Tiffany? Thank you, Jiwei. Tiffany? Tiffany tak tahu apa ni. Dia mesti lepas buka komputer ni pergi mana dah. Tak apa. Ada. Sorry. Minta maaf. Jadi, suplemen. Okay? Suplemen. But adalah benda yang biasa perlu makan. Biasanya untuk perempuan, kalau jadi rambut gugur banyak kan, ada suplemen zinc juga. Nanti kau tunjuklah pada skrin supaya anda fahamlah suplemen zinc nampak? Dia memang banyak. Cikgu, zinc ini bukan logam ke? Ya, dia memang logam. Tetapi badan kamu perlu dia dalam kuantiti yang sikit. Kamu tak boleh kata, cikgu, ambil zinc dan makan. Cikgu, zinc itu apa? Cikgu tunjukkan. Zinc ini biasanya mereka guna untuk buat atap. Cikgu, ini benda boleh makan ke? Memang tak boleh lah. Kita tak boleh makan zinc macam ni, mati orang. Zinc yang dalam makanan, yang kecilnya, kuantiti dia perlu sikit. Memang kamu tak boleh terus makan zinc macam ni. Tapi, kita biasanya dapat zinc daripada makanan. Zinc ini ada banyak kebaikan dia, suplemen lah, itu yang cikgu kata. Kenapa perlu makan? Jadi, adalah dia boleh menjadikan anda lebih cepat sembuh daripada demam semua. Dan dia ada banyak syarikat yang jual. Banyak syarikat. Jadi benda ini sekali lagi perlu faham. Bukannya anda makan sebab orang makan ataupun makan sebab kawan kamu jual. Tak boleh. Kamu makan lepas itu kamu meninggal, itu adalah salah kamu. Boleh makan ke cikgu? Suplemen zinc boleh. Suplemen zinc. Bukan makan zinc yang tadi. Cikgu tunjuk atap itu kan. Bukan. Makan zinc suplemen. Maksudnya hasil tu. Yauhuan. Zinc dan yauhuan. Okey? Maksudnya dia dalam bentuk ubat. Sebabnya zinc ini dia banyak berkait dengan immunity dan juga kalau tak silap cikgu untuk perempuan yang ada masalah untuk gugur rambut banyak lah. Perlu makan lah. Dia maksudnya dia boleh jaga rambut kalau tak silap cikgu. Cikgu lupa dah sebenarnya. Tapi yang penting dia immunity
dan juga dia kurangkan jangkitan. Maksudnya badan kita kalau jenis yang sentiasa sakit sebab kurang makan. Jadi antara benda yang kamu perlu makan ialah suplemen zinc ini supaya badan kamu ada cukup zinc. Jadi kamu pun kurang sakit. Tapi suplemen, namanya suplemen. Memang tak boleh nak gantikan makanan yang sah. Perlu makan juga. Jadi zinc ini suplemen, makan sikit je. Bukannya tiap-tiap hari 10 biji. Tidak. Sebiji, 2 biji je benda ni. Cikgu jawab ke tak? Jadi benda ini, kamu akan tahu nanti. Sabar, kamu akan tahu. Macam Siti Adila Izzati kan. Jangan risau. Nanti lepas dah belajar SPM ni, keluar kawan kamu akan jual. Jadi, perlu faham lah. Jangan nanti orang jual, kamu makan. Lepas kamu makan tak ada kesan atau lagi teruk, kamu sakit. Salahkan siapa? Jadi cikgu sekarang sambung ya. Dengan cepat sambung. Jadi, apakah dua faktor kewajaran? Semua orang要吃. Jadi, pada zaman moden ini, kita ada isu pengambilan makanan tidak seimbang. Ya. Makan tak tentu masa. Suka makan sesuatu benda yang lain tak suka. Jadi badan kita kurang benda ataupun unsur-unsur yang penting. Ataupun kita panggil kekurangan nutrien dalam hidangan makanan. Ya kita makan, tapi tanya diri sendiri, adakah tak setiap hari kamu punya makanan pinggan itu nasi ada, sayur ada, buah-buahan ada, mungkin daging ke telur, bukannya cuma daging ke telur tapi ada sikit kat situ. Dan juga tidak lupa ada panggil apa itu? Mungkin sup. Tanya diri sendiri. Ataupun tiap-tiap hari makan Maggi saja. Maggi telur. Maggi dengan telur. Jam lah. Ataupun ada suka makan roti, pelantar. Roti dengan jam. Nota. Tak boleh. Badan kamu perlu semua nutrien untuk kekal sihat dah. Apa-apa lagi sekarang pandemik COVID ataupun sekarang dah endemik kan. Badan kamu tak sihat, boleh buatkan kamu senang jatuh sakit. Dapat COVID lah. Jadi kekurangan nutrien dalam hidangan makanan. Jadi ini ada isu. Kekurangan nutrien dalam hidangan makanan, pengambilan makanan tak sihat. Benda ini penting adalah untuk tumbesaran yang normal. Kalau kurang, maksudnya tumbesaran akan jadi tidak normal dan tidak sihat. Kamu boleh pilih salah satu ni dan juga tidak lupa. Jadi dia tanya. Dua faktor kewajaran. Pertama, pengambilan makanan tidak sihat ataupun kekurangan nutrien dalam hidangan makanan. Jadi produk kesihatan perlu untuk tumbesaran yang normal dan sihat. Kamu boleh pilih ini satu, ini kira satu. Kira satu, kamu pilihlah ayat dia. Maksudnya pengambilan makanan yang tidak seimbang. Jadi, makanan produk kesihatan penting untuk tumbesaran yang normal dan sihat. Satu. Kedua, kamu tengok ya. Cikgu tuliskan ayat lengkap untuk kamu lah. Jadi, produk kesihatan juga penting. Ini yang kedua. Ini dua ya. Jadi produk kesihatan juga penting untuk tumbesaran yang normal dan sihat. Ini untuk meningkatkan keimunan badan melawan penyakit. Itu pasal ketika COVID ini, kamu mesti pernah dengar ada produk yang memberikan vitamin C supaya badan kita terus jadi sihat. Vitamin C itu dikatakan boleh meningkatkan badan kita untuk hasilkan sel-sel darah putih dan juga lebih bertahan kepada virus COVID-19. Tapi kalau makan banyak COVID-19, batu karang pula.
Kalau makan banyak, orang kata suruh makan sehari 1000 miligram. Tapi kamu nakal, makan 5-6 biji sebab sedap. Cikgu, apa itu vitamin C supplement? Cikgu tunjuklah. Suplemen vitamin C. Mesti pernah tengok ya, vitamin C. Vitamin D, vitamin E. Macam ni. Cikgu sedap lah, bau oren. Tahu ke tak, vitamin C kalau makan banyak, boleh tumbuh batu karang. Batu karang. Tahu apa itu batu karang tak? Itu ni, 的肾会结石, dalam ginjal ada batu. Jadi kencing sakit, berdarah. Tak tahu batu karang kan? Cikgu tunjuklah batu karang. Senang je sekarang. Batu karang dalam ginjal. Nampak? Bayangkan dalam ginjal ada batu macam ni. Oh, sakit oi. Ini yang serius lah ni. Nampak? Boleh nampak ke tak? Siti Adila Izzati boleh? Boleh nampak? Dahsyat tak? Ya? Farah Syakila nampak tak? Nampak? Jadi dikatakan jadi kalau vitamin C makan banyak boleh tumbuh batu. Ini yang serius sangat dah. Biasanya dia kecil, beberapa biji pun orang rasa sakit nak mati dah. Ini serius lah, ini tahap yang sangat teruk lah. Okey, jadi ikutlah. Jadi jangan cakap kamu tak akan sentuh suplemen. Perempuan khususnya, kalau jenis yang tak makan nutrien penuh, biasanya masa akan datang kamu akan terdedah dengan makanan suplemen. Biasanya kalau untuk yang perempuan Muslim, aku pernah dengar lah macam Shaklee. Shaklee betul. Ini adalah syarikat dia yang jual pelbagai jenis suplemen. Zinc ada, vitamin C, D, E, F, G, apa benda semua adalah. Jadi makan, kau makan, tapi kenapa perlu makan? Seperti je aku dah cakap, jawapan tu dah cakap tadi. Sebab pengambilan makanan tak seimbang, kekurangan nutrien dalam hidangan makanan. Jadi untuk tumbuh besaran yang normal, kita perlu makan suplemen. Okey, itu dah menjadi satu trend. Jadi pilihlah. Kalau kamu nak makan sihat, teruskan. Kalau kamu jenis yang suka makan sedikit ataupun makanan tertentu saja, contoh makan daging saja, nasi ke sayur semua tak sentuh ke, buah-buahan tak nak sentuh, suplemen adalah salah satu option untuk anda terus sihat. Okay, cikgu pun tak nak buang masa, kita pergi latihan sumatif. Penting cikgu memang nak ajar ni. Praktis sumatif ini penting murid-murid. Kalau anda tengok muka surat 220 ini, inilah soalan kertas 2. Biasanya kertas 2 bahagian B akan keluar. Bahagian B. Jadi kamu nampak gambar foto 1 menunjukkan okey, 2 jenis kaedah perubatan. Okey, N ini pil-pil, M ini pula ialah cucuk ke dalam daging. Oh, cikgu sakit lah. Yelah, kenapa dia cucuk? Kenapa dia nak cucuk? Cikgu pun tak nak buang masa. Jadi, apakah kaedah M ataupun apakah kaedah N? Cikgu pun terus jawab. Praktis sumatif. Cikgu nak jawab. Rabu. Okey, 27 hari bulan 10. Praktis sumatif. Okey, bab 10. Nombor 1. Apa itu kaedah M? Cikgu, saya tahu. Aku pang tu. Ubat, dia nampak ubat kan, itu contoh, tapi dia di bawah perubatan moden. Perubatan moden. Ya. Ada masalah tak? Suara cikgu jelas tak? Kalau aku minta izin semua angkat tangan je. Macam ni, angkat tangan. Supaya cikgu tahu tak ada masalah. Tiffany, Siti Nofitra, Siti Adila, boleh angkat tangan tak? Oh, boleh. Siti Nofitra. Okey, tak apalah. Mungkin line tak bagus tadi. Okey, thank you Siti Nofitra. Cikgu nampak dah. Bagus-bagus. Okey, turun tangan Farah Syakila. Jadi, cikgu ulang
Kamu jangan anggap trend yang bab ini tak guna ya. Bab ini banyak yang akan ceburi biasanya lepas SPM lah. Jadi ikut kamu. Ikut kamu ya. Untuk anda percaya ataupun tidak. Ataupun kamu nak jadi sales yang bagus. Perlulah sembang. Cakap dengan orang sebenarnya apa yang kamu jual. Jangan harap orang akan tiba-tiba cari kamu beli. Tidak. Okey. Kamu perlu terangkan. Ini A, kaedah M dan N. Jadi berikan satu masalah yang dirawat dengan menggunakan kaedah M. Oh, aku pangtu ni. Apakah dia punya masalah? Boleh rujuk balik pada muka surat 209 kalau tak siap cikgu. Tapi cikgu terus bagikan jawapan lah. Untuk aku pangtua ataupun perubatan komplementari, biasanya rawatan susulan. Ya, apakah masalah ya, masalah kesihatan yang boleh dirawat. Oh bukan, dia bukan masalah. Siap. Yang boleh dirawat menggunakan kaedah M. Silap cikgu. Maksudnya, kenapa kita pilih complementary? Jadi, dia merupakan rawatan susulan selepas rawatan kanser. Okey, cikgu ulang perubatan komplementari biasanya adalah rawatan selepas kita buat perubatan moden, badan lemah, badan tak sihat, mental kurang bagus. Jadi kita boleh guna perubatan komplementari. Sambung untuk memberikan anda kesihatan yang bagus. Jadi antaranya selepas rawatan kanser, apa lagi? Kalaulah ada keadaan otot yang lenguh, kita pun boleh buat complementary, buat urutan tradisional ya, ada. Okey. Apa lagi ada kalau kita ada peredaran darah yang tidak lancar. Okey. Itu pun cikgu ulang ya. Paling penting kita nak bagi tahu sekarang adalah pertama, komplementari ini, perubatan komplementari adalah untuk rawatan susulan selepas kanser. Penting anda faham istilah susulan. Kalau kamu dapat kanser, kamu perlu pergi buat perubatan moden. Lepas perubatan moden, kemoterapi ke radioterapi, badan kamu jadi lemah, baru kamu pergi buat perubatan komplementari. Bukan cancer komplementari. Tidak. 你依然是要去那种你是说去医院pergi ke hospital, dapatkan rawatan perubatan moden. Tapi lepas tu baru komplementari. Okey? Ataupun kamu pergi sebab keadaan otot yang lenguh, peredaran darah yang tidak lancar. Okey? Dan satu lagi, untuk melegakan tekanan dan stres. Kalau kamu tertekan, kamu nak hilangkan ketekanan ataupun stres. Okey? Itu pun boleh buat perubatan komplementari. Cikgu, apa itu perubatan komplementari? Kalau tak tahu, tolong buat sedikit bacaan muka surat 208. Cikgu cakap betul lah. Akupunktur, chiropraktik. Okey? Nampak? Dia urut-urut, urutan tradisional. Chiropraktik dia lebih kepada pergi betulkan tulang Dia tekan pada tulang, betulkan sendi semua. Jadi benda ini dia membantulah untuk anda cepat sembuh, dan juga homeopati. Okey, homeopati kamu nampak. Okey, dan juga terapi herbal. Ini pun terapi herbal pun sangat terkenal Terapi herbal biasa kalau ada kedai ataupun klinik terapi herbal, kamu masuk tempat itu, dia akan sembuh sejenis gas. Cikgu tunjukkan pada skrin. Terapi herbal. Biasanya dia pada tempat massage. Okey, dan dia akan berbentuk aromatik. Maksudnya dia akan keluarkan sembuh jajak. Kita panggil aromatic therapy. Jadi mungkin kamu kerja, kita tak tahu. Aromatic pergi ke tempat itu, duduk, berehatkan badan, lepas tu cium bau-bau di situ. Dia ada penyembuh macam ni antara dia. Nampak tak? Nampak murid-murid? Boleh juga tanya Jiwei, nampak tak?
Jiwi nampak Nampak, tak? cikgu. Bagus-bagus. Jadi benda ni dia keluar lah. Kamu duduk kat situ. Okey, cium bau dia. Okey, rehatkan minda. Okey, lepas sejam keluar pun rasa, otak pun rasa lega. Ya, macam itulah cara dia. Okey, jadi apakah kesan dia? Ya, apakah bunga ke daun ke yang dia guna itu? Itulah sebenarnya bergantung kepada pemahaman kamu. Jangan lepas pergi rasa pening-pening pula, duit kena curi. Ada juga kedai yang macam tu. Okey, dia keluarkan bau yang sebenarnya buatkan anda tertidur, lepas tu kau bangun, benda semua hilang. Khayalah, ya, itu pun ya. Tapi hati-hati ya. Tapi biasa kalau cikgu dah kata kedai aromatic therapy tu, kedai. Ada kedai tu maksudnya kedai yang besar lah. Biasa tak berlaku lah. Ini memang untuk hati-hatilah. Kalau untuk yang tak ada kedai, tepi jalan, itu tak nak. Kita nak elakkan yang itu. Kita sambung ya. Jadi nak ke tak nak benda ini kamu tak nak belajar, sayanglah. Sebab ini adalah masa depan kamu ya. Masa depan, kerja ke. Jadi kalau kamu jual barang pun kamu tak boleh terang apa itu antioksidan, bahan radikal, apa itu aktif, bahan aktif. Sayang. Maksudnya kamu memang tak boleh nak meyakinkan orang. Okey? Untuk belikan barang kamu. Berikan 3 jenis ubat C yang digunakan dalam kaedah perubatan N dan kegunaan setiapnya. Okey, N. Kita dah jawab sebenarnya. Dia buat ulang kaji semula. Cikgu dah cakap masa mengajar latihan formatif 10.1, antara dia kita panggil antibiotik. Antibiotik yang pertama, contoh antibiotik. Antibiotik ini, okey, ada ubat yang digunakan untuk, okey, merawat penyakit seperti, okey, seperti apa? Okey, seperti TB, diulang seperti TB. Cikgu apa itu TB? Nantilah tingkatan 5 akan belajar TB, sifilis ataupun penyakit lain-lain yang dijangkiti oleh bakteria khususnya ataupun patogen. Patogen seperti bakteria, virus tak boleh. Dia mesti untuk bakteria ataupun fungi, kulat. Okey. Jadi kalau kamu dapat TB ke sifilis, penyakit seks ya, sifilis kalau untuk Cina Mei tu. Mei tu biasanya dia dijangkit melalui hubungan seksual. Okey, hubungan seksual. Jadi itu dia antibiotik. Dan kalau untuk ubat moden yang hilang sakit, kita panggil analgesic. Analgesic. Okey. Analgesic ini dia hilangkan sakit, digunakan, sorry G tak jelas sangat, digunakan bagi melegakan kesakitan. Kesakitan seperti sakit kepala, migraine. Ya, migraine kalau makan Panadol hilang, tapi sebenarnya sakit itu masih ada. Macam demam pun, kalau makan analgesic hilang saja sementara. Tapi sakit itu sebenarnya masih ada. Dan satu lagi, last kali psikoterapiutik. Cikgu macam mana nak hafal? Ingat psychomental, therapeutic, rawat. Rawat sakit-sakit yang berkait dengan mental. Jadi dia punya ayat digunakan untuk merawat penyakit mental. Penyakit mental seperti kemurungan. Siapa yang murung? Maksudnya saya hanyui kemurungan dan kegelisahan. Semua boleh dapat dalam buku. Kamu hanya perlu cari je sebenarnya untuk faham. Jadi ada 3 di sini. Antibiotik, analgesic, psikoterapeutik. Terapeutik secara am lah. Jadi cikgu perlu hafal ke?
dah buat 2 kali, bila lagi kamu tak nak hafal kan? Hafal lah. Okey. Jadi kita akan sambung untuk D pula. D kita cuba habiskan sampai 2 dan 3 kalau boleh. Kita sambung untuk soalan. Okey, D. Kaedah perubatan N dikatakan untuk digunakan bersama kaedah perubatan N. Ya, lepas makan ubat, kamu rasa tak sihat, kita pergi ke M untuk legakan. Jadi pada keadaan tertentu, berikan kewajaran. Ini penting. Ini sangat penting. Jadi kenapa? Jadi kita pergi ke soalan D pula. Kita jawab ya. Nombor 1 D. Tengok ya, cikgu ikut tulis tau. Jadi cikgu cakap kalau kamu tak tulis macam mana lagi kan. Jadi kaedah perubatan N, okey. Kaedah perubatan dia bukan N. N ini bukan N, M silap Maksudnya kenapa kita gunakan M bersama dengan N. N itu ialah modern, kenapa kita gunakan M untuk sekali dengan N. Cikgu ulang M sekali dengan N. Jadi kaedah perubatan M dapat menghilangkan kesan sampingan. Kesan sampingan ubat yang digunakan. Okey, yang digunakan dalam rawatan perubatan N. Okey, menghilangkan kesan sampingan. Okey, Izzat他可以去除掉, dia boleh hilangkan apakah kesan-kesan sampingan dalam perubatan N untuk perubatan moden. Contoh, kalau kanser kita dapat rawatan kemoterapi. Kemoterapi itu moden. Kita buat rambut gugur, jadi stres. Okey, muka pucat. Jadi kita pergi buat perubatan komplementari. Rambut gugur semula, jadi sihat semula, jadi gembira semula. Okey. Sebagai contoh kita kata N dan N ini yang sangat terkenal. Contoh, okey, rawatan untuk radioterapi kanser. Biasanya kita akan suruh orang yang lepas kanser survival, lepas rawatan radioterapi, perubatan moden, sila pergi buat complementary follow up. Rawatan complementary untuk follow up supaya dia lebih cepat sihat. Okey, cukup bertambah buang masa, kita sambung untuk nombor 2. Radikal bebas merupakan salah satu penyebab berlakunya masalah kesihatan. Radikal bebas. Cikgu dah terangkan pada 10.2, latihan formatif 10.2. Ya, salah satu punca kita jadi tak sihat, dapat kanser, macam-macam penyakit adalah disebabkan ada radikal bebas dalam makanan ataupun masuk dalam badan kita. Badan kita ketika metabolisme hasilkan banyak radikal bebas, itu pun dia juga. Jadi radikal bebas itu bagaimana kita nak hilangkan? Kalau nak hilangkan kita perlu makan antioksidan. Okey, tapi soalan A dia tanya bagaimanakah radikal bebas terbentuk? Nyatakan 2 faktor pembentukan radikal bebas, kamu dah belajar, luaran dan dalaman. Okey. Jadi kita tuliskan Jadi bagaimanakah sebenarnya radikal bebas terbentuk? Semula salin semula lagi benda kan. Kita dah buat tadi. Radikal bebas terbentuk daripada proses direct lah. Kita tak nak kata kehilangan elektron, kita panggil proses pengoksidaan. Pengoksidaan yang berlaku di dalam badan. Okey, yang berlaku di dalam badan. Dia boleh disebabkan di dalam badan yang disebabkan faktor luaran dan juga faktor dalaman.
radikal bebas peroksidan. Jadi kalau kamu rujuk balik latihan formatif 10.2, jawapan dia lebih lengkap ya. Termasuk atom atau molekul yang hilang elektron atau proses peroksidaan. Jadi dia akan menyerang atom molekul yang lain untuk dapat balik elektron. Jadi kalau dia atom molekul jadi tak tenteram, tak stabil, dia akan mula menyerang. Itu yang menjadikan badan kita tak sihat. Dia disebabkan oleh faktor luaran dan faktor dalaman lah. Jadi cikgu pun nak sambung. Silap lah. Jadi B. Okey, jadi nyatakan dua faktor pembentukan radikal itu lah. Cikgu gunakan muka atas lah. Silap. Tadi cikgu tak nampak. Kita nampak ke atas ni ya. Jadi faktor apa yang akan menjadikan pembentukan radikal bebas untuk faktor luaran seperti asap rokok. Tadi cikgu dah ajar faktor asap rokok, asap kilang. Yang ini yang kata dari luar. Okey, faktor dalaman pula bagaimana badan kita boleh sendiri hasilkan radikal bebas. Dia seperti apa itu? Metabolisme. Kalau badan kamu jenis metabolisme tinggi, orang yang kata makan banyak pun tak gemuk. Jadi badan kamu mungkin menghasilkan banyak radikal bebas. Sekarang tak ada efek. Tapi kalau untuk orang yang dah makin tua macam cikgu, akan cepat menua. Hui, 很快衰老. Hui, 衰老lah. 很快. Jadi kita perlu hilangkan radikal bebas itu. Macam mana? Soalan seterusnya. Sabar. Jadi tidak lupa juga macam radangan juga. Jadi kita sambung. Huraikan, okey, sebab radikal bebas tidak menjadi masalah bagi sesetengah individu. Okey, tidak menjadi masalah untuk sesetengah individu, tapi boleh menjadi masalah ataupun punca masalah kesihatan bagi sesetengah individu yang lain. Semua有些人, okey, dia ada radikal bebas, dia tak ada masalah. Tetapi ada orang yang ada radikal bebas, dia ada banyak masalah kesihatan. Jadi kalau kita nak jawab soalan ini, kamu perlu faham ya. Bagi kebanyakan individu, okey, radikal bebas yang dihasil ataupun terbentuk, okey, terbentuk secara semula jadi, okey, akibat salin. Jadi sambil anda salin, sambil anda tanya kalau ada soalan. Akibat faktor dalaman, okey, kebiasaannya akan dineutralkan oleh bahan antioksidan yang dimakan, yang diambil. Okey. Cikgu ulang ya, penting ya. Jadi untuk individu yang biasanya ada radikal bebas, kenapa dia boleh sihat? Sebab radikal bebas dalam badan dineutralkan oleh bahan antioksidan yang diambil. Biasanya dalam makanan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Dia bukan dalam daging. Itu pasal orang yang kurang makan sayur dan juga buah-buahan, banyak radikal bebas dalam badan. Cikgu, saya sihat saja tengok. Sekarang sampai umur 25 tahun biasanya kamu okey. Tapi lepas umur 25 tahun kamu akan rasa badan kejap-kejap lenguh, kejap-kejap tak sihat. Memang kamu akan rasa. Sekarang okey, tapi masa akan datang kamu boleh rasa dia berimpak. Sekarang okey je. Okey? Jadi itu yang pertama untuk yang kalau faktor dalaman, kenapa separuh dia rasa sihat? Sebab dia boleh dineutralkan oleh bahan antioksidan yang diambil. Tapi bagi individu yang terdedah, okey, terdedah kepada faktor luaran, okey,
OK， faktor luaran secara berlebihan。如果被接触过多的话，被外面的因素所接触过的话berlebihan。OK， seperti asap rokok, OK, asap kilang, OK, radiasi, OK, dan lain-lain. Banyak radikal bebas akan dihasilkan dalam badan. Banyak radikal bebas akan terhasil. Okey, dan tidak dapat dineutralkan. Tidak dapat dineutralkan. Okey, oleh bahan antioksidan. Daripada makanan lah. Kalau kamu nak sambung daripada makanan. Jadi, inilah orang kata sesetengah yang okey. Dia ada radikal bebas sebab dia ada makanan dia jaga. Maka dia tak ada impak banyak daripada radikal bebas. Ini sesetengah yang lain. Kenapa ada radikal bebas dia akan cepat sakit? Sebab poin dia paling penting sebab banyak radikal bebas yang dihasil sebab oleh faktor luaran yang dihasilkan. Jadi kalau dihasil banyak radikal bebas, badan tak sempat nak kita semula ataupun hilangkan radikal bebas itu, maka dia akan membawa masalah kesihatan. Okey, cikgu habiskan ayat dia itu. Jadi hal ini boleh boleh membawa kepada masalah kesihatan. Okey, masalah kesihatan akibat kehadiran radikal bebas, okey, yang berlebihan. Okey, berlebihan dalam badan. Yang penting kalau berlebihan dia akan membawa kepada masalah kesihatan. Jadi banyak suplemen yang anda makan katanya mengandungi antioksidan. Jadi kalau makan dia akan hilangkan radikal bebas dalam badan, maka kamu akan mengawet muda. 可以保持青春. 可以保持青春lah. Jadi benda ini adakah tak dia sah ataupun tidak? Dia ikut kepada pemahaman dan juga ya kamu makan, kalau kamu rasa makin sihat, okeylah. Okey, antara yang cikgu boleh tunjukkan produk terkini ya. Cikgu lupa. Cikgu lupa tajuk dia, Sera. Rasanya ini kot. Bukan. Adalah, cikgu lupa. Kalau makan Sera antioksidan. Ini. Cikgu tak makan ya. Cikgu bukan promote ya. Cikgu tak promote. Jadi ada orang kata makan AG Sera ini dia boleh mengawet muda. Adalah kamu boleh tengok online orang itu makan dia jadi makin muda. Okey, katanya dalam AG Sera ini ada banyak antioksidan. Kamu boleh nampak lah. Jadi kenapa dia nak kaitkan dengan makanan buah-buahan ni? Ya, kalau kamu tak nak ambil suplemen ubat pil-pil ini, sepatutnya kamu makan gandum ke, makan berry ke, okey, makan white peach ini ataupun makan bunga-bunga ini untuk dapat bahan antioksidan yang setimpal. Tapi realiti kita ada yang tak mampu nak makan, ada yang malas nak makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi kita bergantung kepada suplemen. Jiwei, nampak mah? Boleh faham ke tak? Cikgu tak promote ya apa-apa produk kat sini. Cikgu hanya bagi tahu. Sekarang lepas kerja kamu mungkin terdedah dengan benda macam ni. Tiffany, boleh faham ke tak? Jiwei, boleh faham tak? Kalau faham, angkat tangan ya. Tiffany, Jiwei.
Oh, okey. Farah Syakila, bagus. Fitrah, Siti Noh Fitrah. Okay, tak apalah, turun tangan semua. Terima kasih. Jadi, thank you. Jadi sekarang cikgu akan bincang soalan terakhir. Terakhir, antioksidan. Semula, tadi petang kita buat latihan formatif. Kita dah jawab sebenarnya. Ini Sumati macam dia jawab semula soalan itu. Jadi gambar foto 2 menunjukkan bahawa buah-buahan yang kaya dengan bahan antioksidan. Oh, berry. Yalah, berry katanya orang kata makanlah banyak akan awet muda. Sebab dia mengandungi antioksidan yang boleh hilangkan apa panggil itu radikal bebas. Jadi apakah maksud bahan antioksidan? Apakah peranan bahan antioksidan? Berikan 3 jenis dan sumbernya secara semula jadi. Ini best. Cikgu suka soalan ini sebenarnya. Sebab ini ada realiti. Nanti kamu kalau nak jual produk pun janganlah kelentong. Kalau datang cikgu, cikgu ni makan boleh jadi muda. Tapi cikgu tanya, apa bahan dia? Tak boleh nak jawab. Jadi kita cuba jawab sekarang. Kalau boleh. Nombor 3A. Jadi apa itu bahan antioksidan? Ulang semula. Jadi tadi kita belajar radikal bebas. Jadi sekarang bahan antioksidan dia saling berkait. Dia tak sama, saling berkait. Jadi bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang boleh diperoleh daripada sintesis kimia, maksudnya buat di dalam makmal, atau paling best daripada tumbuhan. Daripada tumbuhan semula jadi. Okey? Ini yang pertama. Perlu tahu, dia daripada paling penting tumbuhan semula jadi ya. Itu pasal perlu makan buah-buahan, perlu makan bunga. Macam Amway, dia ada jual apa panggil itu, serbuk bunga. Jadi makan, okeylah kalau kamu percaya, makan lepas tu lebih sihat. Jadi apabila bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas dengan radikal bebas. Jadi sebatian yang lebih stabil, maksudnya dengan ayat lain radikal bebas itu akan dihapuskan. Sebatian yang lebih stabil akan terhasil. Dan justeru menghentikan proses pengoksidaan. Yang paling penting, cikgu nak sekali lagi sebut, cikgu gunakan pen biru, bahan antioksidan dia bertindak balas dengan radikal bebas. Itu yang paling penting. Itu pasal lepas dia bertindak balas radikal bebas dalam badan akan kurang ataupun hilang. Kalau hilang, maka kita akan kekal sihat. Itu common sense. Banyak produk kesihatan memang sebut. Jadi perlu fahamlah. Jadi apakah peranan bahan antioksidan? Ini yang terakhir cikgu buat hari ini. Apakah peranan bahan antioksidan dalam badan? Kenapa kita perlu makan? Sebab dia, cikgu tengok peranan bahan antioksidan di dalam tubuh manusia. Jadi bahan antioksidan English pula. Antioksidan bahan antioksidan ini melindungi sel badan. Melindungi sel badan daripada kerosakan. Itu pasal cikgu ulang, banyak bahan antioksidan suplemen dia katanya makan
kamu boleh awet muda, 能保持青春. Okey. 抗氧化的产品能保持青春. Memang betul. Boleh melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Okey. Dan juga boleh dianggap sebagai barisan sebab dia boleh menambahkan imuniti barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Itu pasal ada orang kata makan antioksidan. Oh, ini bunga, itu bunga, ini semua. Dia boleh elak kanser. Tapi cikgu dah cakap, yang paling baik masih adalah makan makanan yang sihat. Kalau kamu tak makan sihat, barulah bergantung kepada suplemen. Tapi apa-apa pun, suplemen bukan ubat mujarab tidak Okey. Daripada kerosakan akibat radikal bebas. Jadi pentingnya untuk anda faham hari ini dan cikgu minta anda supaya jawab 3 jenis bahan antioksidan dan sumber secara semula. Jadi jawab tengok dalam soal buku surat 212 ada di situ rasanya. Okey, dan kamu perlu jawab yang seterusnya Ini nombor 4 dan sekali nombor 5, 6, 7. Tolong jawab. Ini biasanya dia keluar dalam esei, soalan esei. Esei bahagian C, kertas 2. Cikgu nak kalau kamu boleh jawab soalan nombor 5 cuba jawab soalan nombor 5. Jadi, cikgu akan gantikan kelas hari Isnin yang lepas itu. Tengoklah cikgu cari masa sesuai sama ada besok ke Jumaat malam Nanti kita gantikan dan kita jawabkan semua benda ini. Kenapa cikgu buang masa untuk buat 10 ini Cikgu harap sekurang-kurangnya lepas ni anda kerja, anda jual barang-barang kesihatan, jangan kata, oh sains tak guna. Belajar sains kat sekolah tak guna. Sekarang mereka dah letakkan topik ini. Jadi tolonglah faham. Setiap yang cikgu sebut itu mungkin ada kerjaya. Ni kita namanya zokong le. Boleh cari kerja di situ. Okey, itu saja daripada cikgu. Sabar. Jangan tutup dulu. Boleh tak cikgu minta izin supaya semua buka kamera? Dia kata kepada mereka yang rasa malu tak pakai tudung macam ni je. Buka kamera tapi tutup. Tutup kamera itu dengan benda lain supaya cikgu tahu kamu masih hidup Sila buka kamera sekarang. Okey, jadi dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa dalam masa terdekat Malam ni bagus line dia. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Belajar baik-baik. Kita akan jumpa lepas buka sekolah. Terima kasih cikgu. Sama. Bye-bye. Sama-sama.